Lagu ini indah sekali. 这首歌是很美， Di dalam bahasa aslinya, 在 bahasa 汉言 Inggris 文里面是告诉我们， lagu ini berkata begini. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Percayalah dan patuh padanya, tidak ada jalan bahagia kecuali percaya dan patuh kepada Tuhan. 我们要相信他，没有别条路，我们能够得到一切的幸福。 Amin. 阿明， Saudara mencari bahagia di mana? 我们能够找幸福在哪里呢？ Saudara mencari bahagia dengan cara apa? 我们在什么方面来找一些的幸福呢？ Hanya satu, 只有一条路， percaya patuh pada Tuhan. 我们就是顺服，相信我们的上 Mari 帝。 kita bangkit berdiri, kita naikkan sekali lagi lagu ini. 我们起来，我们再唱一首这样的歌。 Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percaya, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, 我们在天上的父神上帝阿爸， kami mengimani, 我们用这信心里面， kami mengamini lagu ini. 我们阿明这一条诗 Tidak 歌， ada jalan lain bahagia hidup di dalam dunia dan setelah kehidupan di dunia ini kecuali satu, yaitu hidup yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. 除了在世界上没有别的条路能够得到幸福，除了我们以后过去能够到天堂里面，就是在主里面的幸福。 Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, 求主的话对我们说， Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, 求着圣灵照亮我们的心， supaya kami dapat sebentar ini memahami firman Tuhan, 使之我们明白主的话语， mengetahui apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dunia ini. 使之在世界上我们要行的是什么。 Dan mampukanlah kami ya Tuhan Allah Roh Kudus untuk dapat melakukan firman itu dalam kehidupan. 求着圣灵帮助我们能够进行一切在主的道理里 Di 面。 dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们奉主耶稣基督名求， Amin. 阿明。 Silakan duduk Bapak Ibu 会 sekalian. 中请坐。 Hari ini kita akan melanjutkan kembali perenungan firman Tuhan dari Kejadian. 我们来翻开今天我们小动文是在诗篇， Dan kita akan melanjutkan hari ini ke Kejadian pasal 12. 今天我们要继续读就是诗篇第22章。 Saudara, mari kita membaca bersama. Ayat dalam bahasa Indonesia akan saya bacakan. Dan nanti bahasa Mandarin akan dibacakan oleh Pak Sulaiman. Ya. 我们先用印尼文来读。 Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta bergerak yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, ke pohon tarbantin timur. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 创世纪12章第1到第7节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开你的本地、本族、父家，往我所指示你的地去。我必叫你成为大国，我要赐福给你，叫你的名成为大。你也要叫别人得福。为你祝福的，我必祝福于他；
那咒诅你的，我必咒诅他；地上的各族都要因你得福。亚伯兰就照着耶和华教育他的去了。罗德也和他同期。亚伯兰出哈兰的时候75岁。亚伯兰将对妻子以撒拉也和妻子侄子罗德，连他们在哈兰所聚集的财物，所有所得到人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了示剑地方，摩利平原那里。那时迦南人住在那里。耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现。耶和华筑了一座坛。 Amin. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah keluar dari zona nyaman. 今天我们的主题是我们处于一个宿舍的地区。 Apa itu zona nyaman? 什么叫做宿舍的地区呢？ Ya, saudara, istilah ini sering muncul di tahun 90-an. Ya. Just- Ayo keluar dari zona nyaman. 这是在90年的时候，很多人说我们出去走宿舍的地方。 Banyak motivator mengatakan, ayo kita harus berani keluar dari zona nyaman. 很多那些改革家、推动家说，我们要出去这个宿舍的地方。 Saudara, zona nyaman itu adalah suatu keadaan psikologis. 我们知道，这个出去一个宿舍的地方是一个心理学家，心理 Jadi 学， bukan keadaan fisik, keadaan psikologis dalam pikiran kita. 不是我们的本体，我们肉体，但是我们的思想意念。 Yaitu ketika kita merasa terbiasa. 我们觉得这一切是在一个普通之下， Kita merasa nyaman terhadap sesuatu. 我们觉得在一切的事情上，我们都很舒适。 Dan kita merasa mampu mengendalikan yang sedang kita hadapi ini karena sudah biasa. 我们有可能能够控制一切，因为我们已经很普通平常。 Dan saudara, karena hal itu kita lalu enggan. Kita males untuk pindah dari zona itu. 就是因为这样，我们就很懒惰，因为我们要离去我们宿舍的地区。 Atau malah kita khawatir kalau melakukan sesuatu yang baru, jangan-jangan gak aman buat saya, gak nyaman buat saya. 也许我们说，我们搬去一个我们不认识的地方，好像对我们说不安全。 Saudara pernah mengalami gitu gak? 有可能我们有面对这样的现象吗？ Benar ya? Paling gampang, sebetulnya semua orang punya zona nyamannya. 其实我们每个人都有宿舍的地区。 Paling enggak, saudara pikirkan sekarang, saudara biasa duduk di gereja di mana? 现在我们说到在教会里面，我们坐的地方是在哪里呢？ Biasanya orang duduk di situ, minggu depan duduknya sama lagi nggak? 有可能我们坐在 Sama 那边，下个礼拜 betul 是一样吗？ ya. Sudah enak di sini. 因为在这里很好。 Saya waktu selama COVID, kami para pendeta juga yang memimpin liturgis itu punya tantangan sendiri. 因为我们在这个疫情的当中，我们作为牧师传道也是有特别的挑战。 Ketika gereja tidak boleh ada jemaat yang datang, 因为教会没有人来到时候， kita khotbah online, 我们在网络上讲道。 maka saudara khotbah dengan jemaat ruangannya kosong itu susah, saudara. 其实我们讲到在一个空的教会里面是很辛苦的。 Tapi itu membantu sekali membayangkan, oh di sana ada ibu itu biasanya datang duduk sana. Justru Di sana bapak ini, betul ya? 能够想象到，哎，哪一边有个妇女在哪边，有个先生在哪边坐。 Saudara, zona nyaman itu juga berarti misalnya pekerjaan kita udah biasa dengan pekerjaan itu. 有时说我们说宿舍的地区，好像我们已经习惯了这个工作。 Suruh ganti pekerjaan, aduh nggak nyaman, khawatir. 有时候我们有力， Betul 我们换一个新的工作， Atau pindah ke kantor lain, pekerjaan lain. 或者我们搬到别的公司去别的工作， Nanti gimana ya? 以后怎么样呢？ Banyak yang dipikirkan. 很多我们要想的。 Berangkatnya bagaimana ke kantor? 我们要从家里到公司怎么样呢？ Makan siangnya bagaimana? 在那里吃午餐呢？ Pertemanan seperti apa? 我们的朋友如何呢？ Terakhir mau pindah ketika gajinya gede. 就说我们要搬是因为我们的工资增长了。 Ibu-ibu juga punya zona nyamannya nggak? 我们做妇女的有没有我们在宿舍的地区呢？ Kalau pindah rumah deh, 好像是搬家吧， biasanya banyak pikiran. 很多我们所想 Betul 想的，是不是？ Waduh gimana ya kalau nanti kita pindah rumah? 如果我们搬家如何呢？ Padahal perumahannya yang baru mungkin lebih bagus. 有可能新的家更好， Betul. Nanti gimana ya nggak ada tukang sayur? 有可能我们说没有卖菜的呢，
Tukang sayurnya udah biasa kenal sama saya. 因为卖菜的人已经很熟悉我了， Hari Senin dia tahu saya itu pasti beli ayam. 他知道我每一个星期一买他的 Hari 鸡肉， Selasa beli ikan. Betul 星 ya? 期二买他的鱼。 Saudara, itu saya pernah ngalami itu. 这一次我是有经历过的。 Waktu kami mau pindah ke Karawaci, 当我们要搬到卡拉瓦基来的时候， tahun 2003, dari bulan September, rumah di Karawaci udah selesai. 在2023年的时候，在卡拉瓦基的家已经成立了，建 Barang-barang 建 sudah 好了 dipindahin. 我们的东西已经搬好了， Tapi kami masih belum mau pindah dari 但是 Greenfield. 我还不要从 Greenfield 搬到哪边去， Jadi kami sampai Desember tanggal 31 itu di Greenfield, saudara. 就是因为这样，在12月31号我还在 Greenfield， Atau sampai Januari ya, 到1月份， Desember. Dan kita nggak mau pindah-pindah. 就是因为这样我要搬来搬去。 Padahal lebih enak di Karawaci daripada di Greenfield. 其实我在卡拉瓦基更好比起我在 Tapi Greenfield， Greenfield itu kemana-mana dekat. 就是因为 Greenfield 从去哪里都很附近， Sebentar nunggu tukang sayur lewat, 一下子能够见到卖菜的人。 tukang bakso lewat. 卖牛肉圆的人出来， Akhirnya di suatu hari di bulan Desember, 在一天在12月份的时候， banjir lewat. 那个时候水才来了。 Wah, itu benar-benar itu. Pagi hari kita kalau banjir di Greenfield kita selalu ngecek jam sekian sudah berapa senti gitu kan. 就是说，在那个时候水在说每一个时间，我们一直去查看。 Jadi begitu banjir semakin naik, barang terakhir koper masukin di mobil, pindah ke Karawaci sampai selamanya. 就是因为这样有水在，我们的东西就放到车上，最后我们放到卡拉瓦基来，就是永远的。 Selalu ada comfort zone dalam hidup kita yang kita tidak nyaman. 有时候在一切我们不舒适的地方， Maksudnya tidak nyaman untuk pindah. 就是说不舒适搬家。 Abraham juga diminta oleh Tuhan untuk pindah, bukan? 要不然就是要上帝要他搬家， Keluar dari comfort zone-nya. 就是他从宿舍的地区。 Saudara mungkin berkata, iya sih, tapi bukankah hari itu orang-orangnya nomaden, 就是说，他们是一个搬来搬去的人， pengembara. 他们是旅客。 Minggu lalu kita bicara tentang apa? Menara Babel. 以上个联盟说巴比伦的塔， Ketika mereka mau menetap, malah Tuhan kocar-kacirkan. 是在他们 Betul ya? 要在那边停留的时候，上帝把它乱掉了。 Jadi kalau begitu, Musa kan hari itu, Abraham juga sama, adalah kumpulan orang yang harusnya mengembara. 就是说，好像亚伯兰他们应该是旅客， Tapi maaf saudara, timingnya udah beda, zamannya beda. 但是对不起，他的时间跟他的时代不同。 Zamannya sudah lama sejak Babel itu. 这是巴比伦的时代是很久的时间， Manusia sudah menyebar ke seluruh dunia. 因为人类已经分散到全世界， Mereka mulai menetap, 他们开始基础， membangun kota-kota dan peradaban. 他们建立了很多城市。 Abraham ini kemungkinan lahirnya menurut para penafsir, kalau dihitung-hitung dari waktunya, 要不然他诞生的时候，如果计算起来是， kemungkinan dia lahir tahun 2116 sebelum Masehi. 就是主前2016年。 Mau tahu tanggalnya nggak? 你要知道他的日期吗？ Ya nggak tahu. 我也不知道。 Tapi kurang lebih hidup pada waktu itu. Berarti kurang lebih 4137 tahun yang lalu. 就是说，他们的生活 Betul 当是4000年前的时间， Jadi itulah tahun yang lama sekali. 那个是很久很久的时间。 Dan pada waktu itu daerah Ur itu, daerah wilayah Mesopotamia itu telah membangun peradaban yang luar biasa. 就是那个时候乌尔的地区，他们已经建立了很大很好的一个城市。 Apalagi dinasti Raja Ur yang ketiga itu maju banget pembangunannya. 就是乌尔的王，第三的王，他们很建立很进步的一个城市。 Di wilayah itu ada sekitar 20 kota. 那个时候好像另外还有20个城市。 Dan kota Ur Kasdim adalah kota terbesar, bukan hanya di wilayah itu, tapi menjadi kota yang paling modern pada zamannya. 那个乌尔的城市，它是最大的城市，还有它是最先进的一个城市。 Saudara, ada satu buku menarik kalau saudara mau baca, karangan Howard Foss, dia menuliskan bagaimana kehidupan manusia di zaman yang tertulis di Bible itu. 如果我们说一个人，他的作家是 Howard Foss， 他所到达那个时候的城市的人是如何？ Saudara, dari hasil penemuan arkeologi 1000 tahun sebelum Abraham lahir, itu sudah ada orang manusia sudah bisa tulis menulis.
那个时候1000年还没有亚伯兰的时候，他们已经知道他们有一些文字， Nah, bahkan mereka sudah punya tablet. 还有他们有一个好像是我们的无线电的 Ya, 手机， tabletnya kayak gini. Ya, dari tanah liat. 他们用的 tablet 就是说用泥土做的， Dan itu 1000 tahun sebelum Abraham. 就是亚伯兰还没有诞生1000年前。 Dan kota Ur Kasdim itu adalah satu kota pusat perdagangan dan juga pusat pendidikan dan kota yang terhebat pada masanya. 所以那个乌尔的肯斯是一个很进步的国家，它是这个经济上的国家。 Makanya Howard Force kemudian mengatakan begini, Ur adalah kota terkemuka di dunia pada zaman Abraham. 这个Howard Foster 说到，因为那个时候乌尔卡丁是最进步、最新鲜的一个城 Garis 市， depan kemajuan budaya. 就是他们的文化最先进。 Maka tidak ada alasan bagi Abraham untuk pindah. Ngapain pindah kalau tempatnya sudah enak? Betul nggak? 有讲好的地方，没有理由亚伯兰要离开他。 Dan jangan lupa Abraham itu adalah orang yang kaya. 我们不要忘记亚伯兰是一个有钱人。 Bahkan di dalam Kejadian 13 dikatakan, adapun Abraham kaya atau sangat kaya? Sangat kaya. 就是在创世纪13章说亚伯兰是很有钱的， Kalau orang muda bilang hari ini sultan, begitu ya. 现在说到这好像一个小王。 Saudara udah kaya, tinggal di kota yang modern, pusat perdagangan, ngapain perlu pindah? Betul nggak? 他是一个有钱人，他是已经在一个大的城市里面，为什么要搬呢？ Apalagi waktu berpindah umurnya berapa? 75 tahun. 当他要离开的时候，他的年纪多少呢？75岁。 Kalau anak muda masih suka pindah-pindah, no problem, betul nggak? 如果年轻人搬来搬去是应该没有问题。 Mulai umur 40, pindah kerjaan, pindah rumah, pindah kota, mau nggak? 当我们40岁的时候，我们搬工作、搬家、搬一切，是不是要不要？ Mulai mikir-mikir ya. 开始我们想象， Pak Hendra umur 40 ya. Pak Hendra 已经40岁了哈。 Kalau sekarang suruh pindah-pindah, mulai mikir ya. 叫你搬来搬去，现在你是怎么样呢？ Kalau lebih senioran lagi, umur 60 deh. 如果是说好像比较有年纪的60岁吧， Semua Helen umur berapa ya? Oh, 80. Ya, umur 60 deh. Ya, mau pindah nggak yang umur 60? 是说我们60岁不要我们迁移呢？Umur 75. ？75岁， Ini kan orang Kaleb ya. 我们是Kaleb。 Abraham ini orang Kaleb, betul nggak? 是不是亚伯兰是一个 Sudah usia Kaleb suruh pindah-pindah rumah, mau nggak? 做了Kaleb就不要叫他搬来搬去 Nggak 呢， gampang. 不容易。 Apalagi sudah kaya, tempatnya enak dan modern. 他不要是有钱，他的地方很先进的地方， Apalagi tempatnya itu, Tuhan memanggil pindah ke tempat yang dia tidak tahu kemana. 是上帝呼召他说你要搬去别的地方，但是他不知道要去哪里。 Maka Howard Foss mengatakan begini, Howard Foss 告诉我们， jika Anda berpikir bahwa Abraham adalah seorang petani yang hidup di dalam kemah, sekarang Anda tahu bahwa kemungkinan besar ia memulainya justru tinggal sebagai orang kaya di rumah yang permanen, pendidikannya baik. 如果你想象到亚伯拉罕是一个农妇，他活在这个帐篷里面，现在他知道有可能他活着的地方是作为一个有钱人，是个永远一个很大的地方。 Maka pertanyaannya, 现在问题是说， mengapa Abraham berani dan mau untuk keluar dari comfort zone ini? 现在为什么我们要知道亚伯拉罕敢从他宿舍的地方出去呢？ Saudara, jawabannya ada di Perjanjian Baru. 就是他的答案是在新约里面告诉我们。 Saudara, Ibrani 11 ayat yang ke-8. 我们看到希伯来书是一 Mari 章 bahasa 告诉我们 Indonesia bersama dengan saya membacanya. 1, 2, 3. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. 他因着信就在所应许之地寄居，好像在余地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样。 Karena iman. 就是因为信心。 Apa sih iman itu? 信心是什么呢？ Mengapa iman itu bisa membuat Abraham jadi berani melangkah? 为什么亚伯拉罕有这样的信心，敢向前走？ Apa bedanya iman sama nekat? 现在问题上，我们说
做一个信心，还有我们自己冒险是什么意思 Saudara 呢？ lebih banyak beriman atau bernekat? 这是我们说冒险，或者我们用信心。 Saudara, menarik kalau kita pelajari sumber di luar Alkitab. 如果我们从圣经里面以外我们来看， Jadi hari ini saya khotbahnya tidak menyisipkan yang doktrinal, saya sisipkan arkeologi Alkitab. 我们现在是说我们是说圣经里面说到一个古文， Saudara, ada sumber lain yaitu namanya Midrash Bereshit. 有一个叫做米德拉贝雷西告诉我们， Itu adalah kitab tafsiran dari Rabi Yahudi 那个 terhadap 是 Taurat. 那个以前是犹太人说到那个律法的文书， Isinya kadang-kadang adalah cerita yang diturun-temurunkan. 他的故事是从他们来一代一代的传下来。 Di dalam Midrash Bereshit dikatakan Terah, ayahnya Abraham itu adalah penyembah berhala. 他们说到是这个亚伯兰的父亲是德拉，他是拜偶像的人。 Memang saudara, kota Ur-Kasdim itu adalah kota tempat penyembahan berhala. 这个乌尔的地方本来是拜偶像的城市， Penduduknya menyembah banyak dewa atau politeisme. 就说他们整个拜的很多很多的神像。 Dewa yang terkenal di sana dibuatkan menara besar gitu, namanya Dewa Nana, 他 yaitu 们 dewa bulan. 他们所做的一个是很大的帐篷，是他们所搭的一个叫做德瓦娜娜。 Nah, Terah Nana itu, ayahnya Abraham itu, usahanya, bisnisnya adalah jual patung-patung dewa. 这个亚伯兰的父亲的生意是他卖偶像的人。 Lalu, suatu hari ketika papanya pergi, Terah ini pergi, 有一天，他的爸爸德拉出门的时候， lalu Abraham itu ambil palu, 亚伯兰拿铁锤， lalu dia pecahin semua patung-patung yang dijual sama bapaknya itu. 他用铁锤一个一个的偶像把它打破， Lalu cuma dia tinggalkan satu patung, 最后离去就留下个偶像， yaitu patung dewa yang biasanya disembah sama papanya. 就是这个偶像是他爸爸时常所拜的偶像。 Lalu palu yang dia pakai buat pecahin itu ditaruh di kakinya patung dewanya papanya itu. 他用的铁锤就放到那个偶像的下面。 Waktu papanya pulang, 他爸爸回来的时候， Terah ini namanya ya papanya ini. 就对了他的父亲， Waktu pulang, dia marah sekali. 他发大脾气， Dagangannya hancur. 他所做的生意全部毁 Lalu 毁 dia 了。 tuduh langsung bilang, Abraham, kamu yang pecahin ya? 他就问亚伯兰说：“是你不是？” Abraham bilang, enggak, bukan aku, Pak. 亚伯兰说：“不是我， Siapa lagi? Kalau bukan kamu. 没有你是谁呢？” Nah, Papa lihat aja palunya ada di mana. 你看，爸爸看他的铁锤在哪里？ Tuh, patung dewanya Papa itu yang pecahin dewa-dewa yang lain. 就是说，你老拜的偶像打破了别的偶像， Papanya nggak jadi marah. 他爸爸就没有再发脾 Kalau 气了。 saudara yang jadi papa marah nggak? 我们作为父亲的，我们会发脾气吗？ Papanya langsung ngerti. 他爸爸知道了， Papanya jadi sadar. 他爸爸醒悟了， Ini cuma patung. 这一切都是偶像， Benda mati, 死的， bukan Allah yang hidup. 不是活的神。 Makanya menurut Midrash ini itulah yang kemudian membuat papahnya bersedia untuk mengikuti Abraham pindah keluar dari Ur-Kasdim. 就是因为讲他们的猜测说，这个他爸爸以后跟着亚伯拉罕拜了。 Tapi saudara sekalian, itu sumber bukan Alkitab. 这是外面的故事，不是圣经里面所说 Namun 的。 paling tidak kisah ini juga kalau kita lihat di dalam konteks Alkitab menunjukkan bahwa Abraham ini tidak mau mempercayai dewa-dewa yang ada di Ur-Kasdim. 我们可以看到，在圣经里面说，亚伯拉罕他不相信在乌尔一切的偶像， Patung-patung itu adalah dewa yang mati. 因为他知道这些偶像是死的， Dia percaya kepada Allah yang hidup. 他相信是活的神。 Maka saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Kejadian 11 bagian akhir, 就是我们在创世纪里面是一章最后呢， Alkitab menuliskan bahwa yang membawa keluarganya keluar dari Ur-Kasdim itu Terah. 就是告诉他们从乌尔出来的时候是德拉。 Tapi di bagian lain dikatakan Tuhan itu yang bicara lebih dulu kepada Abraham di Ur-Kasdim. 但是在乌尔，上帝首先已经向亚伯拉罕说话。 Abraham dengan imannya mengajak ayahnya untuk melangkah keluar dari Ur-Kasdim. 亚伯拉罕约他的父亲
出门离弃了乌尔的城市。 Saudara, disinilah kita mempelajari apa arti iman itu. 在这里我们学习什么叫做信心。 Iman itu tidak sama dengan nekat. 我们说信心，我们不是说一个危险的。 Iman itu bukan perhitungan manusia. 我们说信心不是人所算的。 Iman itu bukan percaya buta. 我们知道信心不是我们瞎眼的相 Iman 信。 itu adalah mempercayai Allah yang hidup, 我们知道信心，我们要相信我们活的神， lalu mempercayakan diri saya kepada Allah. 就是相信我把一切交到在神的手中， Dan berani melangkah kepada Allah yang hidup yang dapat dipercayai. 就是我们能够向前走，我们依靠我们活的神。 Amin. 阿明。 Saudara, maka poin pertama kita penting pada hari ini. 就是因为讲我们今天所说的重要的文， Mari kita baca bersama. 我们来读的第一， 1, 2, 3. Beranilah melangkah dengan iman, mengikuti pimpinan Tuhan. Percayalah Allah kita hidup dan rancangannya adalah yang terbaik untuk kita. Saudara, Oswald Chambers menuliskan demikian. 左手边就告诉我们说， Faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. 信心永不知会被带往哪里去，但他爱并承认那引导的人。 Iman itu 信心 tidak pernah tahu dan tidak perlu mengetahui mau dibawa kemana aku ini. 不需要知道我要带到哪里去， Tapi yang penting aku tahu siapa yang akan membawa aku ini. 但是最重要的，我们知道是谁带领我的。 Aku mempercayai dia. 我相信他， Dia Allahku. 他是我的上帝， Dia Allah yang mengasihi kita. 他是爱我们的上帝。 Amin. 阿明。 Saudara, waktu kecil papa bilang, ayo kita makan. 还小的时候，爸爸说我们吃饭， Kita nggak pernah tanya mau makan kemana. 我们没有问说要去哪里吃， Papa punya uang atau enggak. 爸爸有没有钱， Makan ya makan aja. 要吃就是吃吧。 Saudara, Jerry Bridges menuliskan satu kalimat menarik. 这所以就告诉我们有一个好的见证，好的文字， Allah itu kasihnya sempurna. 因为我们知道上帝的爱是完全 Dan 的， di dalam kemahakasihannya Allah itu senantiasa menghendaki yang terbaik bagi saudara dan saya. 就是因为上帝大大的作为，大大的爱是先是给我们最好的， Betul nggak? 是不是？ Tapi saudara kalau bicara mengasihi kita, papa mama juga mengasihi kita. 说到爱我们，我们的父母也是爱我们， Diri kita sendiri mengasihi kita nggak? 我们自己爱我们吗？ Saudara mengasihi diri saudara sendiri atau enggak? 是不是我们要爱我们自己吗？ Betul ya? 是不是？ Nah, cuma bedanya. 它的分别是， Allah itu juga adalah Allah yang maha hikmat. 我们知道我们的上帝是大智慧的上帝， Dan dalam hikmatnya, dia tahu apa yang terbaik buat kita. 在主的智慧里面，他知道我们所要需要的是什么。 Mama papa mengasihi kita, oke. 我们的父母爱我们是真的， Mama papa pasti tahu yang terbaik buat kita kan? 我们父母给我们是最好的。 Jangankan mama papa, saudara sendiri tahu nggak apa yang terbaik untuk saudara? 是不是我们自己的兄弟能够赐给我们最好的呢？ Kadang yang kita anggap terbaik, belum tentu yang terbaik. 有可能我们认为是最好的，不一定是最好的。 Tapi Tuhan itu maha hikmat, dia tahu apa yang terbaik. 但是我们的上帝是智慧的上帝，他是给我们是最好的。阿门。 Mengasihi, tahu yang terbaik, belum cukup. 我们有爱，知道最好的还不够。 Allah itu juga mampu mewujudkan apa yang terbaik buat saudara dan saya. Di dalam kasih dan kuasanya, dia itu mampu mewujudkannya karena dia maha kuasa. 就是我们知道上帝的大爱，他的智慧，他能够在我们生活当中一切的实现。 Amin. 阿门。 Itulah kedaulatan Allah. 这是我们上帝的权。 Maka mari berani melangkah dalam iman kepada Tuhan. 就是说，亚伯拉罕在信心里面向前走。 Nah, yang menarik saudara sekalian, 现在吸引我们的， di dalam perjanjian baru, 在新约里面， dalam Ibrani 11 dan 10 dikatakan begini. 在希伯来书11章告诉我们， Mari kita baca dalam bahasa Indonesia bersama saya.
我们用英文来读。 Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Karena iman, 1, 2, 3. Karena iman, ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bahasa Mandarinnya? 因为他等候那座的根基成就是神所经营所建造的。撒拉自己和接着的心虽然过了生育的就9 10 吧呀。他因着心就在所应许之地寄居，好像在异地居住帐篷，与他同盟一个应许的以撒雅各一样。 So ini kan menarik untuk kita pikirkan, bukan? 这是将我们想象的时候很吸引我们，是吗？ Sudah jauh-jauh dari Ur Kasdim, taat sampai ke tanah perjanjian itu. 是这从乌尔远远来到上帝的应许之地。 Tapi Alkitab mengatakan waktu sampai tanah perjanjian, hatinya seperti ini tanah asing. 他们来到应许之地，好像这个他是做个离客人， Apakah Abraham gak kerasan? 是不是亚伯兰没有觉得呢？ Ini kayak menyanyiakan apa yang Tuhan beri, betul nggak? 这好像在一切上帝所赐的一切东西都是突然的。 Setelah ayat ini tidak berkata demikian. 这个是告诉我们， Ayat ini sedang menjelaskan 这是解释给我们知道， bahwa kalaupun Abraham telah sampai ke tanah perjanjian, 无论是亚伯兰到了应许之地， hatinya tidak dia lekatkan ke tanah perjanjian itu. 但是他的心不放在应许之地的方， Mata hatinya diarahkan kepada tempat yang lebih mulia. 他的信心他放在一切更荣耀的地方。 Kota Allah yang mempunyai dasar direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. 就是他要建上帝所建造，在他根基的永恒的地方。 Setelah kadang-kadang kalau kita liburan, 有可能我们在旅游的时候， sebentar lagi kan liburan ya, liburan lebaran. 在这个好像过年我们旅游， Udah capek-capek kerja, kita libur 3 hari nginep di hotel yang mewah. 我们已经很辛苦的过工，我们3天在很豪华的酒店， Ada pantainya. 还有沙滩， Lalu nggak kerasa ya 3 hari itu ya? 我们没有感觉到3天已经过去了。 Baru nginep 2 malam, besoknya udah rasanya, loh kok mau pulang, betul ya? 我们住了2夜，我们以为明天要走了。 Pernah nggak saudara berkata, Pa, Ma, kita extend deh, gitu ya? Nambah lagi. 有没有我们对父母说， Hotelnya enak, nyaman. 爸，我们再留吧，因为这个地方很舒适。 Kita itu kalau sudah ketemu yang nyaman, kita kepingin selama-lamanya nyaman, betul nggak? 如果我们见到一个舒适的地方，我们想永远的舒适。 Manusia itu kalau lihat yang nyaman, lalu kepingin kalau bisa lamanya, gitu kan? 人如果觉得舒适的时候，就是要永远永远的。 Tapi Abraham berpikir lain. 但是亚伯兰的想法不同， Bagi Abraham, 亚伯兰的想法， yang kekal itu pasti nyaman. 他说永恒的肯定是舒适， Yang di dunia ini 在这个世界上 cuma sementara. 暂时的。 Senyaman-nyamannya yang di dunia 无论我们在世界上如何 tidak 的 lebih 舒适， nyaman dari apa yang Tuhan sediakan di tempat yang kekal itu. 就是上帝所预备永恒的地方，不比我们这个世界上的舒适。 Amin. 阿明， Saudara, ini yang harus kita miliki di dalam menjalani hidup di tengah dunia. 就是这样，我们所要得到的，在世界上我们获得的时候， Saudara, iman itu melihat dunia yang sementara ini melalui perspektif kekekalan. 就是我们知道我们在信心里面看到我们在永恒的角度上， Bisa saja hidup hari ini susah. 有可能今天活着是辛苦的。 Ingat, ada yang nyaman di tempat yang kekal. 我们要记得，在永恒的地方，我们有舒适的地方。 Jangan pernah kendor iman kita. 我们在信心上，我们不要软弱。 Tapi kalaupun kita hari ini menikmati yang nyaman, 无论我们今天能够享受一切的舒适， mari berpikir seperti Abraham. 我们要想象到好像亚伯拉罕一样， Yang ini pun sementara. 这一切都是暂时的。 Ada yang kekal yang kunantikan. 这是我是等待永恒的舒适。 Saudara, kalau orang berpikir seperti itu, 如果人想象是这样的如何， saya percaya dia akan lebih mudah memahami kehendak Tuhan. 我相信他能够明白上帝的一切旨意。
nggak perlu ada konflik batin. 不需要在心里里面内心的征战。 Maka saudara, poin kedua dan terakhir mari kita baca bersama. 最后我们来一起读。 1, 2, 3. Jangan ikatkan diri dengan sesuatu yang tidak kekal walaupun tampak nyaman. Ikatkanlah diri dengan hal kekal dari Tuhan, karena yang kekal dari Tuhan pasti nyaman dan aman bagi jiwa kita. 我们不要把一切的事情，我们在永恒上的宿舍里面，我们应该把一切永恒的宿舍，在上帝里面得到我们灵魂的宿舍。 Amin. Amin. Saudara, saya percaya orang yang tidak mengikatkan diri pada kenyamanan dan kemapanan duniawi itu, dia akan lebih siap dan lebih lincah untuk mengikuti pimpinan Tuhan. 我相信，如果一个人他不把生活的捆绑在这个世界上，我相信他更灵活的能够跟从上帝的带领。 Amin. Amin. Tuhan kehendakin apa? Langkah aja. Nothing tulus. Tidak ada bagian saya melekat kepada bagian. 我们知道上帝要我们带领我们走的，我们就跟从吧。我们心中没有犹豫。 Beberapa minggu lalu seorang muda WA saya. 几个星期前，有一位年轻人向我从短信告诉我， Dia mengatakan, Musa, dukung dalam doa, saya mau keluar dari pekerjaan saya. 他说：“牧师，请你为我祷告，我要从我的工作出去。” Saya tahu waktu dia bekerja di tempat lain, bagus kedudukannya, tempat yang baru pun bagus. Saudara. 我知道他以前的工作地方是很好，但现在地方也是好。 Malah jalan-jalan bisa keluar negeri, bukan jalan-jalan, karena kerjaan tuh keluar negeri begitu ya. 因为他的工作的任务，他能够出去外国。 Coba orang muda di sini, mau nggak kerjaannya, gajinya tinggi, kedudukannya baik, kerjanya sering keluar negeri. 现在是不是我们年轻人有好的工作、好的工资，我们有时候在工作上时常出国， Mau nggak? 要不要？ Wah mantap Evan. Ini Evan langsung menjawab. Ini tandanya orang muda bener. Jujur Pak, jujur. Betul. Jujur. Iya kan? Tapi orang itu berkata, sayangnya Musa kerjaan saya itu kadang-kadang gitu ya ditawarin hal-hal yang nyerempet bisa jatuh dalam dosa. 就是他告诉我，牧师，但是很可惜，我这个工作有可能是面对一切能够跌在罪恶当中。 Saya akan tinggalkan pekerjaan itu. 我就离开这工作， Saya akan memulai sesuatu yang baru. 我就是开始新的工作。 Ini orang muda yang tidak melekatkan dirinya pada kenyamanan, kemapanan. 这个就是叫做他没有照着这个世俗的一切工作来捆绑他。 Orang yang tidak melekatkan diri pada kenyamanan duniawi, dia lebih siap dan lincah untuk mengikuti pimpinan Tuhan. 如果一个人他不把自己的宿舍为了世界上的宿舍的问题，他就是更有信心来跟从上帝。 Lebih mudah untuk mewujudkan rancangan Tuhan. 所以说他能够更容易的相信主的， Lebih kuat untuk menghadapi persoalan dunia yang 是 sementara 能够 ini. 有一个能力，能够面对世界的一个问题。 Saudara, kesaksian lain waktu pembangunan GKI Mangga Besar. 是这别的见证是在马嘎布萨我们建立教会的时候， GKI Mangga Besar dibangun saat Krismon. 我们知道我们在马嘎布萨教会建立的时候，在一个危机的当中， Lebih tepatnya habis Krismon, kerusuhan, lalu kemudian kita dapat izin, lalu membangun. 就是从了危机之后，最后暴乱的时候，最后我们得到准治，我们建立。 Saya ingat sekali karena saya ada di sana. 我相信，我记得我在哪边。 Zaman tahun itu, tahun 98-an itu, uang apa namanya, uang dolar itu harganya $17. 我相信那个时候我才记得98年的时候， 17 rupiah, 17.000 rupiah. Saya kalau urusan duit saya hamba Tuhan soalnya, bukan hamba uang, Pak. 那个时候我记得98年的时候，美元还是说18000、17000的时候。 Saudara, waktu selesai kerusuhan itu, untuk bisnisnya supaya bangkit, dia agunkan perusahaan properti dia ke bank. 就是最后，因为要建立这个教会，就是把他的地皮放在银行去抵押。 Lalu pada waktu selesai tanda tangan akad, 最后他们已经签字以后， dia jalan di daerah, nyetir mobil di daerah kota sana. 他就在城市里面走的时候，
panitia pembangunan, ketua panitia menelepon katakan, kau puji Tuhan izin gereja membangun didapat. 他告诉我，他说我们感谢主，因为我们这个建筑的主席说我们的准则已经得到了。 Bapak itu berkata kepada saya, hari itu langsung saya menepi di pinggir jalan, lalu saya berdoa. 他告诉我，我就把车放到旁边，我停下来，我为上帝祷告。 Puji Tuhan, izin bisa dapat. 感谢主，我们的准则已经得到了。 Itu tanah 2 hektar di pusat kota, dibangun gereja, nggak mudah izinnya. 它是2 hektar 的地皮，建立在一个城市里面的教会是不简单的。 Lalu senior yang saya hormati ini dia berkata, 这个我老人家，我很尊敬他。 di mobil itu saya berdoa dan menangis dan katakan, Tuhan, ini saatnya membangun. 我在那个汽车里面，我哭泣，我说主啊，这是你的时间。 Mungkin itulah sebabnya tadi saya mendapatkan approval. 就是刚才我就得到一切允许。 Maka sebagian dari yang uang yang dia pinjam itu dari hasil agunan itu dia persembahkan buat pembangunan Mangga Besar. 就是他银行的付款里面，把一部分他就给教会来建立教会。 Lalu saya tanya kepada bapak ini. 我问他， Waktu itu saya sedang menulis buku sejarah, jadi saya wawancara. 那个时候我说在历史书的时候， Lalu saya tanyakan, 我问他， lalu bagaimana perusahaan bapak? 我问他你的公司如何呢？ Kalau uang itu dipakai untuk dipersembahkan begitu, bagaimana perusahaan bapak? 如果你的钱把它建立给教会里面，你自己的生意怎么样呢？ Bapak itu berkata, 这先生说， Tuhan pelihara. 上帝会保护我。 Pak Petrus lihat nggak sekarang perusahaan saya masih jalan nggak? 到现在我的公司还进行。 Wawancara itu saya lakukan 15 tahun setelah kejadian tahun 90-an itu. 就是在90年我跟他谈问的时候， Dan saya bilang, iya jalan sih perusahaan bapak. 我说你的公司还进行， Dia bilang, Tuhan itu memelihara. 就是因为上帝保护我的公司。 Bahkan sebulan yang lalu saya dikirimin produk dari perusahaan dia. 就是1个礼拜前，他的公司给我一个礼品， Lebih bagus daripada tahun 90-an. 就是比90年的更好。 Perusahaannya maju. 他的公司越来越进步， Orang yang tidak melekatkan diri pada hal dunia. 他不把自己 Tidak terjebak pada 在 comfort 世界 zone. 上的一个捆绑里面， Dia lebih siap. 他预备好了， Lebih siap untuk Tuhan pakai. 他预备了主要使 Lebih 用 siap untuk mendengarkan pimpinan Tuhan. 他更预备了心能够带领在主带领之下。 Mari kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. 我们在天上的父神上帝阿爸， Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. 我们把一切交托在主的手 Hidup 中。 kami, 我们的生活 Tuhan pimpinlah. 求主带领， Supaya kami tidak terjebak kepada comfort zone kami. 使之我们不在一切理由。 Kalau ada di antara anak-anakmu 如果我们当中 yang sedang di persimpangan jalan, 在一切分散的路程当 harus 中， membuat keputusan, 我们有一个决心， tidak berani membuat keputusan, 我们不敢决心， mampukan dia Tuhan 求主赐给我们有能 untuk 力， melihat pimpinan Tuhan, 赐给我们能够上帝的保佑。 beriman kepada Tuhan yang hidup, 我们有相信我们的信心，我们活的神， beriman kepada Tuhan yang mengasihi, 我们知道我们上帝所爱我们的上帝， beriman kepada Tuhan yang memimpin. 我们有信心是上帝的带领。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。